Alhamdulillah, alhamdulillahil qail thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Sadaqallahul azim. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar terus berpesan, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Marilah kita terus menjadikan Islam sebagai kehebatan kita dan jangan terpengaruh dengan anasir-anasir lain yang kononnya menjadi kekuatan untuk kita. Apabila kita mengikuti kekuatan selain daripada Islam, bukanlah kemuliaan yang kita dapat. Adzallanallah, nescaya Allah akan menghina kita. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pernah berlaku suatu keadaan semasa pemerintahan Islam di Andalus. Ada satu surat yang dihantar oleh King George kedua kepada Khalifah Hisham ketiga yang menjadi pemerintah Andalus ketika itu. Surat tersebut adalah permohonan daripada King George untuk menghantar anak-anak perempuan Inggeris bangsawan bagi belajar ilmu di kota Andalus. Surat itu telah dihantar dalam lingkungan tahun 1028 Masihi. Apakah kandungan surat tersebut? Dari King George kedua, Raja England, Sweden dan Norway, kepada Khalifah Kerajaan Islam Spanyol yang mulia Khalifah Hisham III. Dengan hormatnya, kami mendengar tentang keilmuan hebat yang melimpahi institusi pendidikan dan industri anda di negara yang berprestij itu. Kami berharap anak-anak kami dapat mengambil cara anda, supaya dengan ini akan menjadi permulaan yang baik bagi mengikuti jejak langkah anda dalam bidang sains demi membangunkan negara kami yang dikepung oleh kegelapan kejahilan di semua keempat-empat penjuru. Kami ingin meletakkan anak saudara kami yang bernama Puteri Doban sebagai orang yang bertanggungjawab dalam misi membawa gadis Inggeris dari kalangan bangsawan kami agar mereka diberikan penghormatan untuk belajar di bawah naungan kehebatan dan sistem pendidikan anda. Bersama Puteri Doban ini, kami kirimkan hadiah kecil sederhana kepada Tuan dengan harapan agar Tuan menerimanya. With respect and true affection, your obedient servant George. Dengan hormat dan kasih sayang yang tulus, hamba-Mu yang taat bernama George. Surat King George ini kemudian dibalas oleh Khalifah Hisham III dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
rahmat ke atas Tuhan, semoga dia melimpahkan rahmat ke atas nabinya, kepada Raja England, Sweden dan Norway. Kami membaca permintaan anda dan kami bersetuju. Selepas berunding dengan mereka yang berkenaan, kami ingin memaklumkan bahawa perbelanjaan misi anda akan ditanggung oleh perbendaharaan orang Islam sebagai bukti hubungan baik kami dengan kerajaan anda. Mengenai hadiah yang disampaikan, kami merasa senang hati menerimanya. Sebagai balasan, kami hantarkan kraft tangan Andalus yang berharga, hasil buatan orang kami, sebagai hadiah lambang kasih dari kami. Salam daripada Khalifah Rasulullah di tanah Andalus. Surat inilah yang diwar-warkan, diceritakan bagaimana Khalifah Hisham mengizinkan kepada satu delegasi pengajian yang datang daripada England, yang ketika itu England dan seluruh negara Eropah berada dalam dark ages, kegelapan keilmuan yang menyebabkan mereka terpaksa berkiblat kepada Andalus. Terbuktilah surah ini menunjukkan di zaman dahulu orang berpusu-pusu datang ke tanah air orang Islam demi mengembangkan ilmu, dan mereka perlu belajar bahasa Arab untuk menyebabkan mereka boleh mengambil ilmu pengetahuan. Untuk pengetahuan, di Andalus ada kelompok yang tidak Islam, tetapi apabila mereka nak membaca Bible, mereka tidak boleh membaca Bible dalam bahasa lain. Mereka tidak boleh membaca Bible di dalam bahasa Latin. Mereka tidak boleh membaca Bible dalam bahasa Yunani. Mereka hanya boleh membaca Bible di dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab menjadi bahasa teras keilmuan pada ketika itu, menunjukkan betapa hebatnya Islam hinggakan orang lain menumpang kita, dan menunjukkan bahawa Islam sampai hari ini menjadi kesan yang sangat kuat kepada orang-orang tidak Islam. Dilihat dari segi perkataan-perkataan saja sudah cukup membuktikan sampai hari ini Barat tidak boleh menyembunyikan bahawa kegiatan keilmuan serta kegiatan teknologi yang mereka perolehi di zaman hari ini adalah berpunca daripada Islam. Saya nak buktikan kepada tuan-tuan, perkataan-perkataan yang berasal daripada bahasa Arab yang digunakan sampai hari ini, dan perkataan itu menunjukkan bukti kemajuan dan teknologi yang telah diasaskan dalam tamadun Islam, kemudian digunakan oleh Barat sampai hari ini. Antara perkataan-perkataan yang berasal daripada Islam dan masih dipakai sampai hari ini, antaranya adalah Al-Jibra yang berasal daripada perkataan Al-Jabar. Antara lain perkataan yang digunakan adalah algoritma. Perkataan algoritma ini orang hari ini sangat menitik beratkan, kerana Facebook ke semua media sosial yang menggunakan teknologi coding ataupun menggunakan kaedah programming, mereka akan menggunakan algoritma ini. Perkataan algoritma adalah berasal daripada perkataan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lah yang mengasaskan perkataan algoritma ini. Alchemy adalah berasal daripada perkataan yang hari ini dipakai oleh orang-orang Barat. Alchemy ini berasal daripada perkataan Arab al-kimia, yang kita juga memakai perkataan kimia. Perkataan al-kali yang hari ini dipakai adalah berasal dari perkataan al-qalwi yang berasal daripada perkataan Arab. Yang menariknya adalah perkataan yang digunakan hari ini ataupun perkataan yang disebut hari ini moden. Perkataan moden itu sendiri, bila sebut moden, moden berasal daripada perkataan Arab, iaitu perkataan madani. Daripada madani inilah terbit perkataan moden. Tak apa lagi, perkataan medicine yang digunakan oleh orang Barat menunjukkan perubatan. University of Medicine yang menunjukkan perkataan medicine itu ibarat perkataan itu daripada Barat. Sebenarnya perkataan medicine adalah gabungan daripada dua perkataan. Yang pertama medi, yang kedua adalah sina. Kerana medi dan sina itu merujuk kepada midat. Midat adalah merupakan dakwat yang digunakan untuk menulis perubatan oleh seorang pakar perubatan yang bernama Sina. Daripada perkataan midat dan sina inilah menjadi medicine yang menyebabkan hari ini
kita pun tak tahu itu adalah asal daripada perkataan Islam, perkataan bangsa Arab dan bahasa Arab, tuan-tuan. Yang akhir sekali kita lihat, menyebabkan kita ingat itu adalah asal daripada mereka yang tidak Islam, tuan-tuan. Lain lagi adalah perkataan cotton. Cotton yang menunjukkan kapas berasal daripada perkataan Arab bernama kutun. Perkataan nasi ataupun rice yang digunakan rice itu adalah berasal daripada perkataan Arab bernama rus. Perkataan alkohol yang hari ini dipakai oleh orang ramai menunjukkan alkohol. Alkohol adalah asal daripada perkataan Arab yang dipanggil alkohol. Itulah asal perkataannya. Kita tengok anak-anak muda kita bermain gitar. Kita pun kata gitar adalah berasal daripada perkataan Inggeris. Gitar adalah berasal daripada perkataan Islam yang diambil daripada perkataan al-qitarah. Daripada al-qitarah inilah lahirlah akan perkataan gitar tersebut. Hari ini ramai orang berbangga menjadi penyokong Real Madrid. Kami adalah penyokong Real Madrid. Madrid diingatkan kepada kita adalah merupakan perkataan daripada barat. Madrid adalah berasal daripada perkataan Arab yang dinamakan Madrid. Tempat yang Madrid hari ini adalah asal perkataannya Majrid, tempat saliran air. Kerana di kota Majrid penuh dengan saliran air, yang saliran air itu masuk ke tengah-tengah kota. Oleh kerana saliran air yang terlampau banyak, dia dipanggil Majrid, tempat berlarinya air. Maka hari ini dipanggil dengan Madrid. Tuan-tuan, adakah dengan ucapan ini menyebabkan kita dengar, alah biasalah ustaz, tak ada apa-apa nak bangganya? Ataupun mencetuskan sikit perasaan, rupanya kita hebat? Adakah menyebabkan bila kita dengar tajuk ni, bilalah ustaz ni nak habis? Ataupun mendengar tajuk ni menyebabkan hamasah kita, semangat kita, transformasi kita mula bangkit bahawa kita bukan calang-calang orang. Hari ini kita meminta, marilah kita membangunkan semula kekuatan Islam. Bukan kerana dengan sebab kita nak mulakan, tetapi kita nak kembalikan. Ada beza dengan memulakan dengan mengembalikan. Memulakan, kita bukan pemula, tapi kita akan mengembalikan apa yang pernah diasaskan oleh nenek moyang kita. Perkataan-perkataan tadi, teknologi tadi, dan juga permintaan orang-orang barat untuk belajar di Andalus, hari ini sudah terbalik habis. Orang Islam sibuk nak pergi belajar di negara barat. Tidak salah kerana ilmu berada di sana. Hari ini bila dapat belajar ke Oxford, Stanford College, maka itu menjadi kebanggaan. Dahulu orang barat belajar di universiti di Andalus menyebabkan mereka berbangga menjadi graduan universiti yang penuh dengan teknologi, yang menyebabkan mereka kagum dengan Islam walaupun mereka cuba memadamkan sejarah Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Mereka cuba memadamkan cerita Islam dengan menggunakan lidah-lidah mereka, tetapi Allah menyempurnakan dan keluarlah cerita itu di hari ini, menunjukkan mereka menumpang kita dan mereka berjaya mencetuskan tamadun setelah mereka memakai apa yang ada pada kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini bukan nak suruh kalian buat berseorangan, tak. Cukup ada perasaan bahawa Islam itu hebat. Aku kena menyumbang sesuatu. Cukup ada perasaan aku tak boleh duduk saja kerana aku ada kelebihan yang Tuhan bagi yang aku belum gunakan ataupun tengah gunakan. Jangan membiarkan Islam terkontang-kanting kerana cerita ini akan menjadi bahan sejarah semata-mata kalau tidak bangun. Tidakkah anda melihat filem Mat Kilau? Anda terkilau melihat filem tersebut, rasa nak bangun. Tetapi kalau tidak bangun, hanya membiarkan filem itu dengan berkata, hebat Mat Kilau, tak ada apa yang menyebabkan kehebatan jadi pada Islam. Maka sudah sampai masanya kita hari ini kembali ke semula izzatul Islam. Bangunkan apa yang ada pada anda. Jangan membiarkan orang melemahkan anda. Jangan anda masuk perangkap pergaduhan, perkelahian yang menjadi khilaf di kalangan umat. Buangkan semua anasir-anasir tadi. Bangunkan semula jiwa anda dengan merdeka. Aku sejak hari ini, aku keluar daripada masjid ini, jiwa aku kosong. Yang aku nak hanyalah menjadikan Islam kembali berdaulat, dan aku akan kuatkan agama Allah. Itulah tekad yang harus ada bagi siapa yang mendengar khutbah pada hari ini. Tetapi kalau tuan-tuan long lay juga,
saya doakan Allah bantu untuk bangunkan jiwa. Kalau tuan-tuan lemah juga, doakanlah banyak-banyak, ya Allah, kenapa jiwa aku ni tidak terusik, ya Allah, kau bangunkanlah jiwa ini. Ketika Nabi SAW berzikir dengan para sahabat, semua di kalangan para sahabat menangis. Ada seorang sahabat yang tidak terusik jiwanya dengan tangisan dan zikir yang dibaca oleh Nabi, menyebabkan dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa aku seorang yang tak menangis, orang lain semua pakat menangis, terusik dengan apa yang kau sebut wahai Rasulullah. Maka Nabi pun fadaraba ala qalbi ala sadri, Nabi pun pukul atas dadanya yang hatinya berada di situ. Maka ketika Nabi memukul dadanya, ketika itulah baru dia menangis. Tuan-tuan, pukullah dada tuan-tuan kalau tuan-tuan belum boleh menangis untuk membangunkan agama ini. Hentakkanlah dada tuan-tuan untuk menguatkan semula Islam. Kerana tanggungjawab ini bukan hanya tanggungjawab saya berseorangan saja. Dia adalah tanggungjawab kita semua untuk meletakkan Islam kembali kuat dan hebat di atas muka bumi Allah. Macam mana? Jangan ditanya. Tetapi mengapa harus ditanya setiap masa? Mengapa aku harus kembalikan umat ini? Sebab kalau aku tak kembalikan, selama itulah umat ini akan dihina oleh umat-umat yang lain. Selama itulah aku menumpang orang lain. Selama itulah anak cucu aku nanti akan tenggelam duduk di bawah naungan dan lindungan orang lain. Tanya mengapa. Bila mengapa dah selesai, barulah kenapa akan timbul. Tetapi kalau mengapa tidak selesai, jangan tanya bagaimana ingin lakukan. Kerana bagaimana tidak penting untuk setakat ini. Yang penting mengapa. Ayuh kita bertanya diri kita. Mengapa kita perlu bangun? Mengapa kita perlu buat sesuatu? Mengapa aku kena menyumbang? Mengapa aku kena teruskan? Kalau kita bertanya diri itu dan kita tahu jawapannya, kerana Allah merakamkan dalam suratul An'am ayat ke-165, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dialah Allah yang menjadikan kamu semua sebagai khalifah, penjaga agama di muka bumi ini, dan Allah angkat darjat sebahagiannya lebih hebat daripada sebahagian yang lain. Yang hebat teruskan bangun, yang kurang sikit bantulah agar dalam jiwa juga tidak hilang perasaan khalifah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat wa farada alaina bil jihad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahu li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat 5 waktu secara berjemaah dan menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah satu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal bala wal waba wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latifu innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'zukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.